Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir dan juga yang sedang menonton di rumah. Baik, pada petang ini kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira mendasari program kita pada hari ini, iaitu wawasan kemakmuran bersama. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin memperkenalkan dua orang ahli panel yang kita jemput khas bagi membedah wawasan ini. Kenapa saya istilahkan tetamu khas? Kerana mereka ini terlibat secara langsung dalam rangka wawasan ini. Panelis pertama yang berada di sebelah hujung saya, sebelah hujung kiri saya, Encik Sharizal Shaarani. Satu persamaan saya dengan dia, walaupun belum kenal lagi, kita lahir pada tarikh yang sama. Ini direkod. Okay. Cik Sharizal Shaarani secara ringkasnya, antara yang menarik tentang beliau adalah seorang polyglot. Boleh berbahasa dalam 7 bahasa. Tapi forum kita pada hari ini akan menggunakan bahasa kebangsaan lah. Okay. Untuk memudahkan kefahaman. Baik. Merupakan seorang usahawan dan telah terlibat dalam banyak bidang, antaranya bidang IT, dan difahamkan telah pernah berpengalaman tinggal di 9 buah negara. Betul? Okey, dan komitmen terkini beliau adalah untuk mengusahakan satu projek komuniti bersama Bukit Bintang Foundation. Mungkin kemudian Cik Sharizal boleh bincangkan sedikitlah tentang projek tersebut. Yang kedua, Puan Tunku Azela. Puan Tunku Azela ni pun menarik juga sebab 2-3 kali saya mesej dia, setiap ada kesilapan dengan poster kami. So kami terpaksa betulkan poster tersebut. 23 tahun pengalaman, saya rasa ini dah 2/3 dari umur saya dalam bidang pembangunan keusahawan dan juga strategic planning. Baik. Yang menariknya, beliau terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan, antaranya Mercy Malaysia dan juga Yayasan Salam. Dan juga suka untuk saya sebut, beliau sekarang berkhidmat sebagai pengarah eksekutif di Institut Kajian Dasar. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya nak terangkan sedikit tentang format forum kita pada hari ini. Kita bagi kepada 3 pusingan. Pusingan pertama merupakan soalan umum tentang tajuk forum kita pada hari ini, iaitu Shared Prosperity, Why and How. Yang keduanya, kita akan buka kepada soalan, orang bertanya soalan kepada hadirin. Dan yang terakhir, kita akan membuka kepada sesi penggulungan, lebih kurang 5 minit untuk seorang panelis. Baik, seperti yang kita maklum, sebelum ini kita ada wawasan 2020 dan yang terkini adalah wawasan kemakmuran bersama. Saya pasti ramai yang hendak mengetahui apakah wawasan kemakmuran bersama. Cuma untuk maklumat, sebelum forum ni saya telah membuat satu survey ringkas kepada 50 orang kontaks dalam phone saya. Saya dapati 60% tak pernah dengar wawasan kemakmuran bersama ni. Mungkin circle saya kecil, mungkin tak ada orang kan. Okay, to start off, kita nak tanya kepada Cik Sharizal dulu, in brief tentang wawasan kemakmuran bersama. Daripada segi bagaimanakah proses, how does it start untuk sampai up to this point? Terima kasih, Awang. Saya juga berterima kasih kerana menjemput saya untuk menghadiri sesi hari ini. Dan soalan bagaimana proses ni bermula, saya mungkin boleh ceritakan sedikit pada cerita yang mulanya sebelum pilihan raya ke-14. Ini eksklusif di sini. Kurang lah, tak ramai tahu cerita ni. Pasal selalunya kalau kita tengok blog dia cakap, cerita masa ni adalah satu think tank yang link dengan Bersatu. Jadi kita nak cuba betulkan sikit lah tanggapan itu kan. So kita, lepas tu saya rasa apabila Institut MASA ditubuhkan, saya rasa baik Puan Koya pula yang sambung pasal pada awalnya dia yang start lagi awal dengan saya untuk merangkakan WKB ni. Jadi pada waktu itu antara lembaga pengarah
Lembaga Pemegang Amanah Cik Nizam Masya yang sekarang CEO, masa itu cuba mencadangkan satu institusi yang akan buat kajian dasar kerajaan, di mana penambahbaikan boleh disampaikan dan research juga boleh dibuat secara lebih mendalam. Latar belakang Cik Nizam ni, masa dia mula ni dia aktivis. Dia aktivis dari aktivis alam sekitar, aktivis sosioekonomi. Dia pernah berkampung dengan orang susah di petani. Jadi dia lebih menghalusi dan menjiwai masalah-masalah masyarakat Mahrir yang susah. Yang kalau mau cakap B40, M40, selalunya kita cakap tapi kita tak pernah lalui. Jadi Cik Nizam Masya dia pernah tempuhi pengalaman tersebut, dan kita lihat sebelum itu juga saya dengan Cik Nizam pernah bersama-sama menubuhkan satu pemufakatan di antara NGO Ekonomi Melayu, Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, kerana kita rasa pada masa waktu itu tahun 2010 dengan adanya Economic Transformation Program ETP yang selalunya dia punya champion dia Datuk Seri Azela, dia membuat satu polisi yang cukup baik, tetapi kami lihat the ETP was done as a policy without a social lens. Maknanya semua dari segi kita kejar satu target nombor, tapi dari segi social economic outcome tak ada. Jadi kita rasa itu adalah satu strategi yang kurang baik. Jadi kita cuma membuat saranan kepada kerajaan dan menggunakan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu untuk membuat saranan-saranan tersebut. Dan seterusnya apabila I think selepas atau sebelum GE14, Cik Nizam Masya sudah pun keluar daripada MTF dan cuba membuatkan satu lagi institut dia sendiri, di mana dia boleh lagi memperhalusi idea-idea ini, di mana kita boleh buat satu dasar ekonomi yang boleh merangkumi semua orang, menjayakan agenda Bumi Putra juga, dan tanpa membuat orang yang bukan Bumi Putra tidak rasa ketinggalan. Itu nombor satu. Nombor dua, untuk mengejar kemajuan ekonomi saja tidak cukup. Kita juga kena tengok secara keseluruhannya, dan WKB itu kita akan boleh bincang lebih lanjut lagi lah. Dia very holistic, bukan saja dari segi ekonomi, ia juga adalah satu program untuk menyusun semula institusi-institusi yang penting di negara kita, dan juga untuk menambahbaikkan lagi program-program yang memberi kita social safety net dan social justice. So, lepas tu saya akan cakap aku boleh sambung kot. Jadi, Assalamualaikum, selamat petang. Institut MASA sebenarnya ditubuhkan secara officialnya bulan 12 2018. Lepas tu kami Institut MASA, saya sebagai fellow di sana membantu Encik Nizam semua dengan very few staff lah, dengan few researchers membangunkan naratif baru, sebab Malaysia baru memerlukan naratif yang baru. Jadi kami membantu dari segi menyusun baliklah dokumen ni semua. Banyak engagement berlakulah dalam masa antara bulan Disember tu sampai bulan April macam tu lah. Kami banyak engage dengan experts daripada akademia dan juga daripada industri. So dari segi tu feedback banyak didapati. So dokumen ini sebenarnya adalah hasil feedback semua, kolektif feedback dari semua orang. Dan dokumen itu disusun, dan dalam bulan Mei onwards kami telah Perdana Menteri kami Tun Mahathir pun telah memberi ucap
pertama dia dekat apa tu yang 9th Mei tu kan, 9 Mei dengan first anniversary Pakatan Harapan tu, dan telah explain sedikit sebanyak lah pasal apa yang terkandung dalam dokumen tu. Jadi seterusnya lepas tu Kementerian Hal Ehwal Ekonomi telah diminta untuk bekerjasama dengan MASA. MASA sewaktu itu MEA sewaktu itu banyak telah start dia punya RMK12 punya exercise. So dia buat banyak IAPG, ada dia punya group discussions, dia ada lah ni trust semua lah. So itu berlangsung, dan pada waktu yang sama WKB pun formulated sekali kan. So dalam bulan Ogos kertas cabinet paper telah dibentangkan kepada kabinet dan telah telah di-approvekan, dan lepas tu dia launch lah WKB pada 5 Oktober. Satu mic lagi di audience. Baik, kita daripada pagi tadi berbincang tentang tema yang besar, shared prosperity, dan Prof. Madeline telah memberi satu overview yang agak komprehensif. Cumanya daripada sudut the key components, apa yang saya fikir nak terangkan satu dokumen ni is a lengthy process. Tapi kalau boleh Cik Sharizal ataupun Puan Tunku kongsikan the key gist, what should an ordinary public know about WKB? Okay, saya mula-mulanya bila saya tengok agenda hari ni, kita letakkan sesi kita ni di bawah economic freedom, dan kita cakap pasal shared prosperity, the actual policy kan. Saya rasa okay, it's a good start, and saya pastikan pagi tadi saya duduk dan mendengar ucap pertama Dr. Madeline pasal dia juga mengupas dan mewawarkan kenapa shared prosperity ini penting. Jadi I think apa yang kita boleh kongsikan di sini, shared prosperity ni, wawasan kemakmuran bersama dia bukan saja satu polisi ekonomi, dia adalah satu polisi negara di mana pada tahun 2030 nanti dia akan membuat semua rakyat Malaysia merasa mereka tidak ketinggalan. Jadi maknanya apa? Dari sekarang hingga tahun 2030, setiap rakyat Malaysia yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai satu dream lah, yang dia nak jadi apa-apa, accountant ke, doktor ke, saintis ke, startup founder ke, nak masuk space race ke, kerajaan akan sedaya upaya dengan kemampuan yang sedia ada memberi satu facilitation. Kalau ada kekurangan skill set, dia akan cuba merapatkan jurang itu. Kalau ada kekurangan dan ada lagi jurang yang perlu dihadapi, kerajaan akan membuat satu program supaya cita-cita anda semua boleh tercapai. Dari segi konsep dia begitu. Tapi selalunya kalau kita dengar pasal apa yang nak cuba buat nanti 10 tahun nanti, semua kita ingat training, education, kasih finance, kasih market access. Itu selalunya orang akan fikir kan. Tapi dalam wawasan kemakmuran bersama ini dia lebih dari itu. Kerana kita tahu ada banyak lagi masalah yang polisi-polisi sebelum ni telah hadapi dan menyebabkan apa yang disasarkan tidak dicapai. Jadi kita ada masalah ketirisan, ada masalah rasuah, ada masalah pembangunan tidak serata. Kita lihat GDP Malaysia 40% tertumpu pada lembah kelam, dan kawasan kampung terus tidak berasa langsung
apa-apa pembangunan ataupun investment daripada syarikat yang besar. Jadi, dan juga kita juga lihat ada juga jurang di antara pekerja dan syarikat. Kita lihat banyak syarikat makin lama makin maju, pasal tu kita punya GDP makin lama makin naik, tapi kita punya gaji sama. Jadi jurang pendapatan antara apa yang dikecapi oleh syarikat tidak dikongsi dengan sepatutnya lah dengan pekerja-pekerja. Jadi kita cuba akan menggalakkan dan memberi insentif pada, ada kerangka untuk menggalakkan syarikat-syarikat untuk memberi gaji lebih pada pekerja-pekerja. Kita lihat juga daripada bajet semalam sudah mula ada polisi-polisi yang cuba align dengan WKB. Kita membuat insentif untuk wanita yang tidak lama bekerja untuk kembali bekerja, untuk menggalakkan lagi syarikat untuk mengambil pekerja tempatan daripada orang luar dan sebagainya. Dan lepas itu kita lihat juga dalam WKB kita melihatkan ada juga program untuk institutional reform, di mana kita akan memperkasakan lagi institusi-institusi yang penting, MCMC sebagainya, MCMC, SPRM, sistem undang-undang kita, dan juga parlimen kita juga sekarang sedang melakukan satu transformasi di mana banyak lagi select komiti digubal supaya kita boleh membuat check and balance kepada eksekutif dan kabinet. Jadi kalau kita lihat, dia ada banyak komponen-komponen yang bukan saja bertumpukan pada ekonomi, tapi juga pada institusi, untuk memperkasakan institusi kita supaya kita boleh dapatkan check and balance yang sepatutnya, dan juga memperkasa lagi parlimen, di mana ahli parlimen sendiri boleh membuat check and balance terhadap kuasa eksekutif. Dan seterusnya kita lihat ada juga program social net, social justice. Kita lihat di mana kita akan cuba membuatkan ada apa, we call it a safety net for workers, for families, so that bila sesiapa ada ditimpa kesusahan, ada program yang boleh mengangkat mereka kembali. Puan Tunku ada nak tambah? Sebenarnya masa kami juga didedahkan kepada WKB punya konsep ni agak very high level lah. It's very conceptual. So antara Sharizal yang saya dan beberapa kawan pun kami cuba memahami lah sebenarnya WKB ni nak capai apa. So kalau dalam buku ni dikata matlamat WKB adalah untuk menyediakan taraf hidup yang wajar kepada semua rakyat Malaysia pada tahun 2030. So taraf hidup yang wajar tu is, what does it mean? Decent standard of living. What is decent lah? You know, decent to you and me is different kan? What is decent? So kami tengok contoh macam kalau satu budak tu dia datang sekolah, dua budak lah datang sekolah katakan, kita tak cakap lah bangsa apa kan. Tapi seorang tu does well in exam, seorang tu dia tak do well in exam. Kita tengok dia ni, budak ni tak pandai sangat ke, dia ni pandai, dia ni kurang pandai, tapi kita tak tengok beyond that. So kita kena tengok sebenarnya budak yang tak pandai ni ada masalah ke. So mungkin kita kena tengok dia ni datang, dia tak buat exam jam betul sebab dia lapar. So dengan social problems comes in lah. So kita akan pergi balik ke rumah dia, kenapa dia lapar? Tak cukup makan. Kenapa tak cukup makan? Sebab mungkin parents dia tak cukup income. So these are the sort of things that WKB wants to look at lah. Another contoh is kita selalu bagi equal opportunities kan. Dulu-dulu kan kita bagi equal opportunities kan, semua same starting line. So budak ni pergi overseas scholarship, dia ni budak pun pergi scholarship. Tapi budak ni balik jadi kerja dengan government, dia ni kerja dengan katakan McKinsey lah kan. So dia punya outcomes memang berlainan. So kami pun argue sebenarnya macam mana outcomes ni nak sama. So pada mula-mulanya perkataan yang dipakai is kesamaan
keberhasilan equal outcomes kan. Tapi sekarang kami dah tukar, perkataan sekarang telah diubah kepada kesaksamaan keberhasilan, equitability of outcomes. Meaning apa tu, when they come back, the finish, orang kan starting line, all different starting line, tapi the finishing line is what that person defines. So he is a different finishing line, mine different finishing line. Katakan saya nak anak saya nak buat macam ni, so finishing line di sini. Tapi anak dia nak buat kat sini, so it's actually your own finishing line. It's not, doesn't mean it's equal. It is equitability of outcomes. So maybe kalau kita tengok 1000 budak tu, all reach their outcomes lah. Lebih kurang macam tu lah yang kami memahami. Baik, bercakap tentang outcomes dalam konteks gig economy. Jadi sekarang ni pun kita boleh nampak banyak e-hailing service, banyak food delivery service, dan personally saya rasa dalam 10 tahun ni kita pun tak dapat nak predict inaccurate what kind of new economies, new emerging economies. Adakah WKB ni robust enough untuk memastikan outcome tu equitable dalam konteks is emerging economies yang unpredictable? Mungkin Cik Sharizal boleh. I think that's a good question. Jadi bila kita fikirkan pasal industri baru ni, memang kita tak boleh bayangkan betapa cepat dan pesat satu industri ni boleh tiba-tiba terjadi. For example, dulu siapalah terfikir nak ambil nak ambil teksi pakai kita orang pakai handphone. Tak terfikir. Sekarang macam biasa. Boleh cakap, sekarang lah lagi mahal berteksi, siapa boleh marah? Pada muka Grab kena fine 87 juta. Tapi apa yang penting kita lihat dalam segi tumpuan peluang ekonomi baru, saya rasa kerajaan bukan kerajaan lah, WKB ni telah merangkakan sebegini. Malaysia ni kita ada banyak anugerah semula jadi, natural endowments, specific strength of different of each location. Saya bagi contoh, Sabah Sarawak kaya dengan minyak. Dari segi Sabah pula, dia punya kekayaan semula jadi di mana dia ada pantai yang cantik, dia ada rainforest, dan rainforest dia adalah biodiversity yang kedua paling biodiverse dalam dunia selepas Brazil. Kita mempunyai gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi kita lihat, dan di belah semenanjung pula kita pun ada kita punya anugerah-anugerah tersendiri. Selat Melaka adalah satu satu channel yang terpesat, di mana semua laluan-laluan ke China, Jepun harus melalui sana. Kita lihat kita mempunyai iklim F&B yang sungguh diverse, ada macam-macam. Kalau kita pergi Singapura tu, kau makan nasi ayam kat kedai ni dengan kedai A, kedai B, dengan C semua rasa sama kan? Tapi kalau kat Malaysia kau makan nasi ayam tiga kedai semua rasa lain. Jadi kita punya diversity dalam satu jenis makanan pun ada macam-macam. Lepas tu kita mempunyai coastal pantai laut yang sungguh luas. Kita compare dengan Thailand, kita mempunyai pesisir pantai 4 kali ganda, tetapi Thailand mempunyai satu industri makanan laut yang 40 kali ganda jumlah dia, nilai dia. Jadi kita mempunyai banyak anugerah yang belum kita kita belum fully develop, fully leverage. Dan dengan masa yang sama kita juga melihat satu cabaran di mana kita tidak mempunyai satu kedaulatan makanan dan kedaulatan energi. Kita masih lagi mengimport banyak daging lembu, for example. Kalau kita nak membuat kita nak menternak ayam, menternak ikan, udang, semua bahan makanan untuk peternakan tersebut semua kita import.
Jadi kata masalahnya nanti kalau satu hari input makanan tu tak sampai kat mereka, kita tak makan ayam, tak ada telur ayam, semua makan ubi kayu balik. Ataupun kita lihat dari segi energi. Sekarang 60% adalah daripada coal power generation plant. Jadi kita punya coal plant ni 100% diimport dari luar negara. Jadi sekarang kita mempunyai satu kerangka dalam WKP, kita mempertengahkan industri tenaga baru, renewable energy, supaya kita dapat kedaulatan sumber tenaga juga. Jadi kalau kita lihat industri baru memang macam-macam ada, macam-macam boleh ada. Mana tahu nanti motosikal terbang pula kan, kita tak tahu. Tapi yang penting kita kena pastikan nombor satu, kita mempunyai industri yang mampan dan kritikal yang kita boleh kuasai. Negara kita sendiri, makanan satu, tenaga satu. Selebihnya kita kena pastikan kita boleh participate, kita boleh membuat juga. Kalau ada industri baru terkata di Amerika, kita pastikan kita boleh buat juga kat Malaysia. Jadi WKP telah merangka di mana education tu ataupun sistem pembelajaran itu adalah penting. Jadi kita ketengahkan TVET, ketengahkan reskilling, upskilling, dan semuanya kita mahu berkecimpung dalam ekonomi digital dan juga teknologi yang teknologi tinggi, advanced technologies, supaya industri dan SME kita boleh beroperasi pada level yang lagi tinggi, di mana kita boleh menggunakan tenaga kerja, dan tenaga kerja tempatan boleh dibayar gaji lebih tinggi kerana kita akan operate mesin-mesin dan teknologi yang tinggi ini. Jadi apabila kita ada kemahiran tersebut, kita boleh operate mesin, kita boleh maintain mesin yang berteknologi tinggi ini. Saya rasa kalau ada industri baru yang berteknologi tinggi, advanced teknologi, dalam masa 10 tahun ke 5 tahun ni kita tahu, saya rasa insyaAllah kita boleh juga membuat benda yang sama. Terima kasih Cik Sharizal atas penerangan yang saya dah 2-3 hari dah saya fikir soalan ni, baru boleh deliver hari ni. Dalam dokumen ini ada satu bahagian disebut tentang sabotaj ekonomi. Dalam konteks WKB sendiri, bagaimana kita menangani masalah itu? Sebab mungkin saya tujukan pada Puan Tunku. Dokumen sabotaj ekonomi ni. Sabotaj ekonomi ni cerita dia bermula dari krisis MDB lah, atau even sebelum tu lagi. Kita lihat ada sejumlah yang amat besar, saya tak ingat lah, saya rasa macam 1 trilion ringgit lah, di mana kerajaan telah memperuntukkan untuk agenda Bumi Putera. Tetapi dia punya keberhasilan dia terlalu sikit. Impact kepada GDP mungkin beberapa peratus saja. Jadi persoalannya pula timbul, mana boleh pergi? Kenapa GDP, contribution GDP Bumi Putera tidak tinggi? Padahal sudah banyak pelaburan dan program-program yang telah ditengahkan. Jadi pada masa itu, I think program ini telah dimajukan oleh MTEM, di mana pada waktu itu kita rasa kalau kita buat satu program, tak kisahlah untuk Bumi Putera atau untuk rakyat Malaysia secara amnya, kalau keterisan itu akan membolehkan negara kita sendiri melarat. Jadi itu adalah satu sabotaj ekonomi yang kita rasa sama dengan treason. Jadi orang yang buat jenayah sebegitu patut dihukumlah, kerana duit yang dibelanjakan itu adalah duit rakyat. Jadi dia telah memesongkan amanah dia. Jadi di dalam WKB ini
pasal tu kita juga emphasize the strengthening of institutions di mana check and balance can be done. Institusi seperti MACC, kebebasan sistem kehakiman dan undang-undang, dan juga kebebasan Dewan Rakyat, di mana mereka boleh dan sepatutnya dibolehkan membuat check and balance kepada eksekutif. So kita ada banyak sekarang, kita ada eksekutif, kita ada parlimen, kita ada undang-undang kehakiman. Semua ni boleh check and balance sama di antara sama lain. Tapi masa dulu tak, dia punya kebebasan tu tidak betul-betul ketara. Masih lagi Perdana Menteri punya kuasa yang agak mutlak. Jadi WKB dalam kerangka dia ingin memperkasakan institusi-institusi tersebut supaya sabotaj ekonomi ini boleh ditangani. Saya harap itu saya boleh beli pencerahan yang agak baiklah. Terima kasih Cik Sharizal. Satu lagi soalan, mungkin sebelum kita teruskan buka pada the floor, mungkin soalan ni kepada Puan Tunku lah, insyaAllah. Dr. Yusof Sari UPM pada 6/10 dalam berita harian online, dia menyebut WKB sekadar penjenamaan semula kepada Wawasan 2020. Satu perenggan lah, bukan, dia tidak menggambarkan satu artikel dan satu perenggan. Dan pagi tadi Prof. Madeline ada sebut all wine in new water. Mungkin Puan Tunku boleh memberi sedikit komen tentang adakah WKB ini sekadar penjenamaan semula kepada Wawasan 2020 yang tidak berjaya dicapai. Saya mempersilakan Puan Tunku. Pada saya sebenarnya soalan soalan yang bagus. Sebenarnya Wawasan 2020 ni kepada kami yang rakyat biasa ni tak tercapai lah untuk menjadi negara yang developed nation kan. Cuma jauh sebenarnya berbeza saya rasa bukan dari segi infrastruktur semua kami mungkin capai, tapi dari segi mindset dan kalau kami tengok kita punya attitude towards a lot of things lah, macam kami tak queue untuk bus, kami tak macam-macam, we always think about ourselves instead. So kalau kita pergi developed nation memang someone will open the door for you and hold the door for you kan, that kind of thing. WKB ni adalah continuation sebenarnya of this list. So kami nampak sebab bila Board of Trustees ni yang pasukan yang membangunkan WKB ni nampak benda ni perlu diteruskan, tapi mungkin dengan ada sedikit ubah suai sikit lah to adjust to the current situation. Kami tambahkan yang economic sabotage yang telah championkan oleh MTM, and then a few other things lah. So it is a continuation. It's not to say it's what to say. They have put in so many other elements like the social indicators and all that, yang sebenarnya buku ni dia baru cecah sedikit je. So dia akan dibangunkan dalam masa 10 bulan ni untuk add on especially the social bits yang tak ada. Kebanyakannya sekarang very high level. So Institut MASA perlu bekerjasama dengan MEA, Ministry of Economic Affairs, to expand the book, to expand it to make a really full document, dan dijajarkan sekali dengan RMK 12. So itu akan berlaku actually by this week already. Diorang akan start exercise penjajaran tu, sebab sekarang RMK 12 dokumen ni telah diorang tengah membangunkan dokumen tu. Dan dokumen RMK 12 ni saya difahamkan akan dibentangkan ke Parlimen dalam bulan Ogos tahun depan, 2020. So dari sekarang ke Ogos 2020, a lot of work to be done dari segi policy dokumen semua. So dokumen WKB akan dijajarkan dengan RMK 12 dan akan also dijajarkan dengan SDG, Sustainable Development Goals. So quite a lot to see lah, because itu pun ada juga macam saya difahamkan RMK 12 tu ada juga tengok kepada elemen environment.
Yang kurang sedikit dalam WKB tu. So ada cakap ya, but it's not elaborated kan. So it's more on economic and social. So kami tengah tengok macam mana nak alignkan lah. Selalu ni ramai orang tanya, lepas ni polisi DB, lepas ada polisi NEM. Lepas polisi NEM, ada pula WKB. Semua orang ingat satu polisi ni akan menggantikan polisi lain. Saya rasa itulah satu tanggapan yang kurang tepat. Dan kita ni kalau dalam sebuah negara, tak kisah negara Malaysia ke US ke, dia polisi kerajaan ni dia macam guideline tau. Guideline ni macam kita nak pandu satu ship tanker yang besar. Depan tu kita nampak iceberg dari jauh ni. Jadi kita tak nak langgar iceberg tu. Tapi tanker yang besar ni dia berat. Kalau dia nampak jauh, dia boleh konak sikit, kanan sikit, kiri sikit, kanan sikit. Jadi daripada sejak kita merdeka ni, apabila kita buat satu polisi kerajaan, selalunya kita tak pernah lebih daripada 25 tahun. Wawasan 20 ni sebenarnya yang paling lama kot, pasal dia start 1992. Selalunya polisi yang sebelum ni 10 tahun ataupun 20 tahun ni, polisi dasar ekonomi baru 20 tahun. Tapi apabila kita melalui satu dasar, kita sememangnya tidak akan dapat perfect result lah. Dasar mana-mana pun, satu dunia takkan ada yang 100%. Jadi apabila kita dah sudah sampai ke penghujung satu dasar tu, kita akan buat postmortem lah. Apa yang kekurangan, apa pula jurang baru. Padahal kadang-kadang kita tak boleh kita boleh tak agak apa yang akan terjadi dalam masa hadapan. Saya bagi contoh. Pada masa kita buat dasar ekonomi baru, 60% penduduk adalah penduduk luar bandar, penduduk kampung. Jadi masa kita buat polisi dan dasar kerajaan pun, kita membuat endaian sebegitu. Sekarang hari ini penduduk Malaysia di kawasan bandar adalah 73%. Itu baik. Jadi dari segi sebab-sebab kemiskinan pun dah lain. Dulu kemiskinan pasal duduk di kampung, tak ada industri yang besar, tak ada pasaran yang besar, tak boleh kita sambung terus pasaran luar negeri. Kalau daripada produk di kampung tu nak pergi bandar, pergi pelabuhan, pergi US, pergi UK, tahun 50-an tu memang berbulan lah. Sekarang dah lain. Sekarang dah ada jalan, tapi ada direct flight daripada Penang, daripada Langkawi, daripada Johor. Jadi dah serba lain. Tapi kemiskinan tak ada. Cuma kita ada urban poverty. Dan ini adalah satu masalah baru untuk Malaysia, untuk golongan B40 di Malaysia. Bukan lagi B40 kawasan bandar, B40 kita sekarang kawasan bandar. Jadi dia punya masalah dia lain. Masalah untuk mendapatkan affordable housing, masalah dia nak menyelesaikan masalah tu lain daripada nak bagi rumah tahun 70-an, 80-an. Jadi kita kena buat idea-idea baru, dasar-dasar baru supaya kita up to date dengan keperluan rakyat terkini. Jadi untuk sambung balik jawapan tu, WKB ni bukan dasar baru. Setiap dasar-dasar kerajaan ni adalah penyambung daripada dasar yang selepas, yang sebelum ini, di mana kita telah belajar ada jurang-jurang yang baru yang perlu ditangani, dan supaya rakyat Malaysia akan terus berasa dalam harmoni, dapat merasakan kemakmuran negara itu. Makmur ni dia dalam bahasa Malaysia dia betul, dia very rich. Dia bukan makmur dari segi kekayaan saja. Dari segi kegembiraan pun boleh ada perasaan makmur. Aman damai pun boleh rasa makmur.
Kita pergi tepi pantai, pergi dekat hutan, rasa aman, tenang, makmur. Tapi kemakmuran dalam WKB adalah holistik. Semua tu kita nak rasa. Bukan kaya saja. Kita juga nak rasa makmur apabila ada keadilan. Itu pun makmur juga. Kalau tak adil, ada orang dianiaya, negara tak makmur. Jadi sekarang ni kita ada konsep baru di mana semua rakyat Malaysia rasa kemakmuran negara secara keseluruhannya. Okey, terima kasih Cik Sharizal. Baik, satu soalan wildcard sebelum kita buka kepada audiens. Wildcard. Bila saya buat simple survey yang 50 responden tu, ramai tak tahu tentang WKB. Jadi dalam konteks peranan policy makers, law makers kita, bagaimana peranan yang mereka boleh mainkan untuk menyampaikan WKB ni ke bawah secara operasi, secara pencapaiannya, terutamanya di 6 negeri yang terendah KDNK-nya. Soalan wildcard kepada siapa yang nak jawab. Aziz apa? Bila kita nak implement satu dasar, dia memang banyak kerja. Apa yang kau cakap tu sekarang ni kita buat penyelarasan. Kerana banyak polisi yang telah digubal oleh kerajaan sekarang harus diselaraskan dengan WKB. Jadi itu satu aktiviti yang beratlah. Pasal tu sekarang ada interagency planning group. Di semua agensi, semua kementerian dia akan buat penyelarasan. Lepas tu pula kita ada buat implementasi. Jadi kita akan pastikan apa yang kita implement tu kita buat dia sejajar dengan apa yang kita dengan caranya kita nak buat. Maknanya keberhasilan dia is nobody is left behind. Jadi bila kita buat implementasi program yang seperti itu, kita kena monitor pula betul ke semua orang tak tertinggal ni. Jadi kita kena monitor. Tapi yang penting lagi, di antara sekarang hingga WKB ni akan dimajukan ke Parlimen. Program yang harus diselarikan dengan penyelarasan alignment of policy ni adalah di mana kerajaan dan juga institusi yang berkenaan harus turun ke bawah, engage dengan rakyat dan tanya mereka apakah makna kemakmuran bersama itu pada setiap rakyat jelata. Supaya rakyat pun ada juga input dia yang dia nak kasih pada kerajaan. Kerana dia juga mungkin terdapat jurang yang dia rasa yang mungkin tidak terkandung dalam WKB. Mungkinlah kan saya berandaian. Jadi benda-benda sebegini harus dilakukan supaya rakyat rasa yang dia tidak akan tertinggal. Yang tu saya rasa penting dan rakyat pun nak tahu macam mana anak-anak dia nanti 10 tahun depan akan berada di Malaysia yang lain dan yang lebih baik dan lebih baru. Dari sudut IKD, Institut Kajian Dasar, kami sebenarnya ada buat capacity development training untuk constituencies, di mana kami ada train dia punya aids lah, yang YB Adun ataupun MP punya aids lah, team yang dekat pusat khidmat masyarakat tu. So kami juga ada cadangan, ada juga nak bekerjasama dengan Institut MASA untuk mengadakan sesi sharing lah, because sekarang mungkin message dia agak tinggi. So kami juga tengah bekerjasama dengan pihak komunikasi, dengan MEA, dengan Institut MASA, to somehow bring it down lah, the messaging tu, so that dia sampai kepada setiap rakyat Malaysia lah. Sekarang kami tengok dia kan ada 15 prinsip panduan, ada berapa 8 pelbagai daya, so dia tak affect ni. Masa launching tu ada satu video yang kami tunjuk, yang event tu tunjukkan, yang menunjukkan what is it in for a person lah, katakan budak 15 tahun. So kalau saya mengikuti
WKB, buatkan WKB help me become bila saya 25 tahun. So video tu ada di YouTube kan. Itu sebenarnya matlamat lah for them to reach their finishing line yang diorang set themselves lah. So banyak yang 2 hari lepas Cik Awang pun ada di Parlimen. Kita ada setiap masa ada sesi untuk backbenchers untuk try to bring down the message lah. So sekarang saya difahamkan akan ada beberapa lagi sesi town hall, dan saya dengar juga mungkin ada sesi roadshow lah. So sesi perkongsian ni has to go on lah. Baik, terima kasih kepada Cik Sharizal dan Puan Tunku. Saya buka kepada soalan daripada audiens. Okay, kita nampak banyak tangan naik. 3 tangan. Kita minta tolong sekretariat untuk itu dia. Tak ada masalah. Okey, siapa angkat tangan dulu tadi? Saya nampak, saya nampak lah. Okey. Lagi saya. Okey, 3 orang saya ambil. Saya ingatkan short and sweet. Okey. Jangan jadi panelist. It's okay, it's okay. Saya ingat. Okey, saya ingat So saya Ain dulu, lepas tu nanti okey, ni kemudian Azim, lepas tu baru Han. Jap. Okey. Boleh. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Encik Sharizal dan Puan Tunku untuk penerangan ni. Sebenarnya ni pun, to be honest, kali pertama saya dengar pasal wawasan kemakmuran bersama lah. Saya ada 2 soalan. Pertama tadi saya sempat flip through dia punya WKB ni punya bukan full, tapi dia punya kesimpulan tu, summary. Saya nampak dia banyak menekankan menutup jurang pendapatan antar kaum. Jadi soalan saya kat sini, adakah WKB ni, sebab saya faham dia pun masih dalam draft, adakah dia akan mengambil kira jurang belum difinalkan ke atau dah difinalkan? Okey. Jadi adakah pelaksanaan dia nanti, sebab saya tak nampak dalam tu, jurang intra kaum, maksudnya antara Melayu dengan Melayu, Cina dengan Cina, India dengan India, dan juga aspek gender. Sebab kita faham dalam ekonomi pun dia banyak juga melibatkan aspek gender, antara wanita, lelaki dan umur. Itu soalan saya yang pertama. Soalan saya yang kedua ialah adakah WKB bila masa pelaksanaan dan postmortem ataupun monitoring dia nanti akan mengambil kira poverty index yang lebih baru yang dicadangkan oleh Dr. Muhammad baru ni, iaitu yang multi-dimensional index poverty. Itu saja soalan saya. Okey. Kita kumpul dulu. Okey, kita kumpul dulu. Assalamualaikum, nama saya Dora, student ekonomis daripada UIA. Jadi saya ada 2 soalan. Yang pertama saya nak tujukan kepada Puan Tunku, which is dekat dalam buku wawasan WKB 20 tu dia ada mention 2 kali affirmative action. So minta tolong jelaskan sikit apa affirmative action yang akan dibuat untuk dalam WKB 2030 ni. Okey, soalan saya kedua ditujukan kepada Tunku Sharizal, which is bila kita bercakap tentang Shared Prosperity 2030 ni, kita melihat dari sudut kita as a Malaysian. So to see what is the effect of economics in the macro level. So adakah dia akan effect foreign investor, which is kita buat ni semua memang untuk Malaysian, tapi adakah di mata investor luar akan melihat, oh Malaysia sekarang move toward this. Adakah dia akan menggugat investor luar untuk kita punya level lah. 2 soalan saya. Terima kasih. Sebab ada 4 soalan kan. So kita jawab dulu, boleh tak? Lepas tu nanti kita akan bagi kepada Azim dengan Han. Boleh? Okey, saya ulang balik soalannya. Satu daripada Ain, jurang intra kaum, jurang untuk gender dan jurang antar umur. Dan yang kedua adalah monitoring poverty index yang multidimensional. Kita start off dengan yang dulu. Okey, Puan Tunku. Pasal jurang tu sebenarnya bukan saja jurang intra Malay and all that, bukan jurang antara kaum, tapi kita nak tengok jurang antara kaum pendapatan, which is the B40, M40 and T20 sebenarnya. So intra and inter also lah, jurang antara etnik, Melayu, Cina, India dan segalanya. Jurang antara pembangunan wilayah keterangkuman, itu antara urban, East Coast and West Coast, antara Sabah Malaysia and Semenanjung Malaysia, antara kampung, urban and rural kan, and also dan jurang antara rantai bekalan.
So dia sebenarnya actually merangkumi lebih banyak, just not antara jurang kaum lah sebenarnya. Itu soalannya kan? Apa soalannya? Ya, so merangkumi lebih daripada itu lah sebenarnya. It's more complicated kan. Okay, so di dalam kerangka WKB memang betul kita sekarang tidak setuju dengan adanya PLI atau Poverty Line Index, kerana dia nombor satu, kalau saya tak silap macam Dr. Melin cakap tadi, garis tu di dekat RM930. Jadi maknanya memang tak adalah orang dalam extreme poverty. Tapi what she also mentioned is true. Kalau kita duduk dekat KL, 3,000 bulan pun dah boleh rasa sakit lah kan. So what WKB has focused on is to measure relative poverty. So maknanya in order for you to measure relative poverty, memang you kena ada pakai a basket of indicators lah. So which is somewhat in line to what Dr. Muhammad Khalid was saying. This concept about relative poverty is not new. Cuma kita belum menyelaraskan lagi polisi untuk memakai teori ini. Sekarang masih lagi pakai PLI. WKB akan menjajakan supaya untuk pakaikan relative poverty index. Jadi dia ada multi-dimensional matrix untuk calculate poverty. So and then I'll go into the next question that was asked to me with regards to impact to foreign investors. So dalam WKB kita juga telah membuat satu kerangka di mana kita ingin menarik pelaburan di dalam industri-industri yang berteknologi tinggi, di mana rakyat Malaysia boleh diberikan pekerjaan yang high value add. Maknanya dia very highly skilled, very technical, dan dengan itu saya rasa ia tidak menggugat program untuk menarik pelaburan daripada luar. Tapi yang lebih penting lagi, fokus untuk menarik pelaburan ini akan bertumpukan pada nombor satu yang saya katakan tadi, industri berteknologi tinggi. Nombor dua, kita akan memastikan pelaburan yang baru ialah pelaburan dalam industri dan perbuatan yang ada higher value add dia. Sekarang ni kalau kita lihat, banyak pelaburan datang dari luar tapi pekerjaan adalah value rendah, di mana dia kerja dekat factory line biasa yang menggunakan banyak pakai tangan, tak pakai mesin. Jadi kita nak tukar. Satu contoh yang saya suka beri ialah pelaburan Intel di Penang. Pada dulu Intel banyak membuat pembuatan chip di Penang, tapi sekarang di Penang dia adalah satu hub R&D. Jadi di mana rakyat Malaysia dulu dia kerja dekat factory line, sekarang dia kerja yang lebih nilai tinggi, iaitu research, membuat IP. Jadi itu yang kita akan mempromosikan lagi dan ingin menarik lagi pelaburan yang sebegitu pada masa hadapan. Kepada Dura tentang affirmative action tu, boleh sebutkan dapat daripada bahagian mana tu? Saya tengok dekat Malaysia kini, dia cakap ada 2 kali disebut dekat dalam buku tu, tapi dia disebut dalam nada yang negatif. Jadi saya nak tahu affirmative action tu ke mana dibawa kat dalam WKB ni? Okay, so saya rasa the phrase affirmative action ni dia double edged sword tau. Kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang dia tak bagus. Jadi saya boleh bagi pencerahan sikit. Dalam WKB kita tidak semata-mata ada Bumi Putera agenda.
agenda WKB ialah di mana setiap rakyat Malaysia tidak akan tertinggal. Jadi untuk bumi-puteranya ada dia punya polisi dia, untuk yang bukan bumi-putera ada dia punya polisi dia, untuk yang tua ada polisi dia, yang muda ada polisinya, yang B40, M40, T20 semua ada dia punya polisi dia. Untuk pekerja ada polisinya, yang company, syarikat, SME, PKS semua ada dia punya polisi dia. Untuk wilayah yang ada jurang pembangunan ada dia punya polisi dia. Jadi saya rasa dia punya naratif tu agak kurang tepat. Jadi naratif yang betul ialah setiap rakyat Malaysia ada dia punya peluang untuk menambahbaikkan diri dia dalam masa 10 tahun yang akan datang. Soalan berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz. Saya tanya sikit sebab kalau kita lihat setiap kali ada pemerintah baru ataupun PM baru, dia akan ada satu polisi atau dasar yang menjadi main agenda. Dan kalau tengok Pak Lang kita ada apa, Samadari, lepas tu Najib kita ada apa, negara berpendapatan tinggi dengan TN50 kan. So then kita back to Tun Mahathir, kita ada WKB ni kan. So apa jaminan macam satu kebimbangan untuk saya lah. So bila naiknya Anwar Ibrahim, mungkin benda ni pun mungkin dia tak akan dimansuh tapi dilupakan. So macam mana pendapat ahli panel? Kemudian satu soalan mengenai apa, GDP yang apa Najib bangkitkan 3.4 trilion tu tak macam apa, angka yang betul lah menurut apa principle. Dia punya growth ekonomi tu apa 4 something tu, dia kata tak tepat lah. Kan ada komen daripada MASA. Sekejap. Soalan lagi Han. Saya nak cuma maklumkan, mungkin Han ada soalan terakhir kerana kita akan buka ruang untuk penggulungan lah daripada panelist. Ya. Han silakan. Okey, saya rasa yang share property division ni agak baik lah, di mana dia mempertahankan hak-hak minoriti seperti OKU, orang asli. But mungkin saya kurang jelas ataupun dia kurang sejajar dengan global standard punya seperti SDG. Adakah yang polisi ni dia lebih inklusif terhadap mungkin polisi untuk LGBT ke, sebab ataupun gender based minority. So as a woman or maybe third gender, so how the woman and third gender can be represented in at the leadership level, and what is the policy for LGBT and setakat ni tak ada black and white lagi lah polisi ni. Dia seolah-olah seperti LGBT ni dia golongan yang invisible or not recognized yet in Malaysia. So maybe if we can follow our good example of our neighboring country Taiwan. So Taiwan is the first country in Asia. Last year they approved same-sex marriages. Baik, terima kasih Han. Kita buka kepada ahli panel untuk menjawab. Masa depan WKB selepas Anwar. Selepas Tun. Selepas Tun. Tapi kita jawab. Sebenarnya tak ada apa yang terjamin. Tapi semasa engagement, masa WKB dibentangkan kepada Pakatan Harapan punya Council, early this year, semuanya telah diterima lah. I mean, there were a lot of engagements actually with all parties in the Pakatan Harapan punya council lah. So ada dengan DAP, ada dengan Amanah, dan ada dengan PKR dan termasuk Bersatu. So there was, pada saya dah cukup lah, syndication dia dah memang cukup mantap lah. So kalau tak ada jaminan lah kalau tadi, tapi kami telah jalan tu telah disusun untuk 10 tahun. So kalau the next pemimpin
tidak mengambilnya, dan sayang kepada kami lah, rakyat Malaysia, kami juga yang suffer kan in the end kan. There's no direction, there's no vision. So that's how I think it is lah. I hope there is no change lah. Or at least kita enhance lah benda tu. Okay, GDP calculation. So memang Najib ada buat post dekat Facebook, dan saya rasa pihak MEA pun telah membuat penjelasan yang cukup rapi. GDP calculation ni ada dua. Yang satu adalah GDP calculation kita panggil GDP calculation untuk yang berterusan, atau kita panggil GDP calculation untuk masa pada pesat itu. Selalunya kalau GDP calculation pada kata kita GDP untuk tahun ini, kita akan ada dua nombor, GDP the actual GDP growth campur dengan the inflation value. Dari segi kalau GDP untuk pembangunan yang secara berterusan, atau we call it the compounded annual growth rate, selalunya kadar inflasi tidak dicampurkan. Jadi kalau kita lihat, pasal tu MEA buat penjelasan di mana kalau kita dapat bertahan dengan kadar pertumbuhan lebih kurang 4.5, 4.7 sudah cukup. Tapi kalau kita campur dengan inflasi, selalu inflasi kita about 2.6, about 3, dia akan sama dengan nombor Datuk Seri je lah, which is about 7%. Jadi itu sedikit pencerahan yang saya boleh kasih pasal GDP tu. Dan nombor 2 tadi pasal women gender rights, and of course the LGBT punya I think the word is the recognition of LGBT rights. So I think in terms of gender issues with regards to women versus men, I think Malaysia has been quite advanced. This new government, Pakatan Harapan, has now the most number of women ministers and also women in cabinet, including deputy ministers, the highest ever. So in terms of that evolution, Malaysia, the Pakatan Harapan government, in terms of leadership, is leading the way. And number 2, as I mentioned earlier about the opportunity for women who have never been back at work for so long, women who have been taking care of their family, their children, staying at home. The government is making new policies to encourage these women to come back. And with the budget yesterday, they giving more budget for companies and for women to come back, to have higher salaries for up to 2 years, and even providing tax incentives. So there's a lot of incentives to recognize women who's going to be a critical workforce in the country. Now, with regards to LGBT, I think it is a very a very difficult conversation that we have that in the country. Not many people want to talk about LGBT openly, simply because the society norm is unable to address it. Simply because of religion issues or culture issues, LGBT has always been seen as a subculture or something that is not mainstream. I think it's symptomatic to the environment the country is in. Taiwan, the example that you gave, is a different sort of plane in terms of country. They are very advanced. They don't have issues with different religious kejurangan in terms of religion or race. They're quite monoculture and homogeneous. So then they have to deal with things that's quite internal. At that stage, I think it's a lot easier to deal with issues of LGBT. But I think what's important in Malaysia is that if you can see, even though we don't talk about it openly, I think the country does not persecute LGBT in the open. There is no witch hunt, right? There is no penganiayaan if you are, if you are transgender. There's a lot of people who are men who dress up as women. They have a lot of social media flag, but no real persecution or being brought for criminal offences are being
taken into action. So I think if you look in that context, that balance between how to embrace the social norms of the mainstream community versus not persecuting and let them thrive, they are able to also chase their dreams, chase their careers, right? I think at this stage, Malaysia is doing okay. It's not great, but I think it's okay. But of course, we have a long way to go if we want to go. We want to be like a country like Taiwan. But to just compare ourselves with our neighbors in ASEAN, just to say what I've said earlier, I think it goes to show that I think Malaysia is somewhat very mature already on how we deal with LGBT issues, and not having people doing anti-vigilante sort of crimes, trying to eradicate or convert or revert LGBTs. I mean, we don't have that, right? It's something very very well guarded, and we respect boundaries. I think I'll give it at that. Okay, kita buat perumusan. So, saya rasa kerangka WKB ni memang amat kompleks, dan ramai orang cakap, susah, boleh ke? Dulu kita nak buat ekonomi pun dah susah. Sekarang ada sosio, ada institusi, ada parlimen, ada undang-undang. Saya rasa semua benda dalam dunia ni tak senang, susah. Tapi kita kena buat, kita kena mulakan. Kalau kita tak buat, bila lagi kita nak start? Jadi kita dah buat kerangka di mana kita rasa dalam 10 tahun kita boleh mencapai matlamat tersebut. Kerana sekarang kita ada teknologi, kita ada pelbagai kemudahan yang boleh membuat kita membuat keputusan dengan lebih cepat, kan? Dulu kalau kita nak hantar surat, kita bagi sekarang WhatsApp itu sampai. Jadi saya rasa memang susah, tapi saya rasa boleh kerana kita ada bermacam-macam kemudahan dan teknologi untuk mencapai matlamat kita. Nombor dua, saya rasa wawasan ini bukan wawasan untuk kerajaan saja. Macam saudara cakap tadi, the idea of shared prosperity vision is a good idea. I don't think there's anything wrong with it, at least on a personal level. Right? So if there's nothing wrong with it, then I think sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sokong, we have to own it. And how do we own it? We have to make sure that apa yang kita nak buat dengan kewawasan kebangsaan, kita betul-betul kita monitor, kita fight for it, supaya jangan orang pula cari loophole, dia pula nak jadi kaya lebih ke apa. Kita tak boleh, itu zaman dulu lah. Sekarang ni rakyat lebih berkuasa, suara rakyat, suara keramat. Kita nak paraphrase tu Anwar Ibrahim. Tapi itu betul. Pasal tu WKB ni dirangkakan sebegitu. Sekarang dalam masa untuk semua orang download dokumen ni. Semalam tu dah ada buku penuh dalam bahasa Malaysia. InsyaAllah buku Inggeris akan diterbitkan tak lama lagi. Pergi ke makmurbersama.my, boleh download, boleh hadam, boleh faham. Dan kita perlu mulakan discussion, conversation, perbincangan, dan lebih mendalam supaya kita betul-betul boleh monitor, boleh implement. Kita boleh pun cakap dengan kerajaan, jangan buat macam ni, Kalau kita tak tahu macam mana nak buat. Jadi saya setuju dengan apa yang cakap tadi, pasal memang ramai kawan kita tak tahu lagi pasal WKB, kerana cara dia wawarkan ni sekarang ni baru banyak di kawasan Kuala Lumpur. Kalau you tengok, kalau you bawa kereta, you nampak dia punya elektronik, digital billboard tu baru nampak sikit-sikit. Baru nak start, dah start terus masuk bajet. Jadi dia banyak noise, dia banyak kebisingan isu-isu lain. Jadi saya harap lepas hari ini kita dah tahu apa makna wawasan kebangsaan bersama. Kita boleh kongsi lagi dengan kawan-kawan yang lain, dan kita mulakan lagi perbincangan dan conversation yang lebih mendalam. Okey, saya sebenarnya juga sangat teruja lah sebab involved dalam semua ni dari mula, tak adalah dari mula, beberapa bulan lah. Sebab saya pun menjadi fellow di Institut MASA. Tidak selalu yang kami dapat involved dalam membangunkan wawasan for your own country, kan.
Saya setuju dengan Sharizal tadi, perkataan makmur tu sebenarnya very holistic. So this wawasan is actually not just about economic. Selalunya bila dulu saya bekerja di agensi kerajaan, kami tengok sukses tu hanya just economic lah, revenue, jobs, exports, number of IP creator kan. Tapi kita tak pernah tengok dari segi social. Not so much social lah sebab agak susah nak quantify. So dari segi makmur ni is holistic, dari segi makmur keadilan, daripada kekayaan jiwa, relations with family, relations with everybody, poverty, all this, everything is included. Happiness index also, if we can come up with it. And saya cuma berharap on a personal level is about implementation lah. Saya risau sebab negara ni selalu come up with beautiful blueprints. Kami selalu involve dalam blueprints dari dulu-dulu lagi, tapi yet bila implementation wise dia not exactly going towards, not smooth. And then at the end kita tak capai. Lepas tu kita buat blueprint baru, ataupun kadang-kadang during implementation pun kita dapat blueprint baru. So harapnya kalau Perdana Menteri baru yang masuk, harapnya dia tak buat blueprint yang baru lah, sebab dia akan kacau. Sebab kan kata macam we are a big tanker want to move, it's very hard for us to introduce something and then the whole machinery of the government is very complex kan. So I hope to have more conversations lah like this. Kita kena kupas benda ni very high level still, so kali kena kupas in your own bidang lah, education, wherever kan. Macam lead buat ni, this is a good start, and we need to go down to the rakyat a bit more and talk about this. Baik, saya harap kita semua berpuas hati dengan apa yang kita dapat pada petang ini. Dan ini mungkin satu sesi penerangan sehari penuh tentang shared prosperity selepas di Parlimen tempoh hari. Bedah buku. Sebab itu Perdana Menteri Senator Aziz hanya memberi satu overview yang ringkas. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Sharizal dan Puan Tunku atas pengulasan yang cukup mendalam. Terima kasih kepada soalan-soalan yang diberikan, dan kita akan upload bahan ini di YouTube untuk tujuan public education. Terima kasih. Kita akhiri program kita pada hari ini dengan forum ini. Terima kasih.